Assalamualaikum, bersama saya Nuril Akid Abdul Razak dalam edisi Buletin Selatan. Kerajaan Negeri Johor menerusi syarikat milik kerajaan GLC telah merangka beberapa program pembangunan usahawan bagi melahirkan lebih ramai usahawan berjaya di negeri ini. Menerusi Pelan Suara Hati Johor, kerajaan negeri menggalakkan rakyat Johor melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan mengambil peluang setiap potensi ekonomi yang sedang berkembang pesat. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, usahawan di Johor perlu sentiasa mengambil peluang serta menyertai program-program yang telah disediakan kerajaan negeri supaya dapat menyertai aktiviti perdagangan seperti mengeksport barangan mereka ke luar negara. Sudah semestinya kerajaan negeri Johor mahu melihat usahawan-usahawan di negeri ini mampu untuk mengeksport barangan mereka ke luar negara. Ini sekaligus dapat membantu mengembangkan lagi perniagaan dan meningkatkan ekonomi serta taraf hidup mereka. Maka atas sebab itulah kerajaan negeri mengandalkan program seumpama ini kerana ia mampu menambah pengetahuan serta mendedahkan para usahawan yang terlibat dalam soal mengeksport sama ada barangan dan termasuk juga perkhidmatan. To export your services. I think that is also a very important area yang kita perlu berikan perhatian. Dan dengan adanya program seumpama ini, maka ia akan memantapkan lagi kedudukan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Matrade Exporters Forum 2014 di Persada Johor Bahru. Sementara itu, menurut pengerusi Matrade Exporters Forum Datuk Noraini Ahmad, program Exporters Forum ini merupakan satu inisiatif Matrade untuk menggalakkan syarikat-syarikat tempatan mengembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Seramai 223 usahawan tempatan telah menghadiri program tersebut yang terdiri daripada pengusaha-pengusaha dari sektor makanan dan minuman, perabot syarikat-syarikat perkhidmatan, mesin dan peralatan pengangkutan serta produk perkilangan. Johor dilihat sebagai negeri yang berpotensi dan mampu menjadi hub ekonomi di negara ini. Ini apabila para pelabur dari dalam dan luar negara sentiasa menunjukkan minat untuk melabur dan meluaskan perniagaan mereka di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin, dari Januari hingga Mei tahun ini Johor menduduki tempat pertama dari segi pelaburan perindustrian di Malaysia, diikuti Sarawak dan Pahang. Ini dapat dibuktikan apabila statistik terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ataupun MIDA bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, jumlah pelaburan perindustrian di negeri ini adalah sebanyak 14.99 bilion ringgit, 14.9 bilion ringgit daripada bulan Januari hingga Mei. Last year we achieved 14 billion. Tapi untuk tahun ini hingga bulan Mei we already achieved 14.9 billion investment into Johor. Ini sekaligus meletakkan negeri Johor di kedudukan pertama, diikuti oleh negeri Sarawak di tempat kedua dan Pahang di tempat ketiga. Katanya, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade, telah menyediakan pelbagai program serta inisiatif untuk melonjakkan ekspor negara. Ini termasuklah program promosi perdagangan di luar negara seperti penyertaan dalam pameran perdagangan dan misi pemasaran khusus. Majikan dan pekerja di Johor digesa agar mematuhi lunas undang-undang pekerjaan dan pihak majikan terutamanya diingatkan tidak mengabaikan hak pekerja mereka sama ada pekerja asing maupun tempatan. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, persekitaran yang harmoni di kawasan industri perlu dititikberatkan oleh majikan bagi mengelak kejadian tidak diingini seperti rusuhan pekerja yang berlaku baru-baru ini. Sebabnya kedua-dua pihak, pihak-pihak majikan pun kenalah mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pekerjaan. Tak kira dia orang asing ke, dia orang tempatan ke, tapi sebagai pekerja. We need to have industrial harmony dalam negara dan juga negeri kita. Jika tidak, inilah keadaan yang akan berlaku. Beliau mengulas kejadian rusuhan pekerja asing di kilang membuat komponen pemacu cakra keras di Taman Perindustrian Kelapa Sawit Kulai Jaya pada Isnin lalu. Tambahnya, punca sebenarnya tercetus rusuhan tersebut masih beliau tidak ketahui, tetapi pasti terdapat alasan tertentu yang menyebabkan para pekerja terbabit sanggup bertindak sedemikian.
Dalam kejadian rusuhan tersebut, kira-kira 800 pekerja asing mengadakan mogok bermula pukul 9 pagi dengan membakar kereta milik seorang pengurus kilang serta merosakkan bangunan kilang. Ia dipercayai terjadi disebabkan rasa tidak puas hati terhadap majikan yang dikatakan mengabaikan kebajikan pekerjanya. Sehingga semalam, polis telah menahan 49 pekerja warga Nepal bagi membantu siasatan. Susulan kes rusuhan pekerja Nepal di sebuah kilang di Kulai Jaya 4 hari lepas, polis berjaya menahan 47 pekerja Nepal dan 2 pekerja Bangladesh bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Sharif berkata kesemua mereka kini direman selama 2 minggu. Datuk Muhammad Mohtar berkata pihaknya kini menempatkan anggota polis di kawasan kilang selain menasihati pihak pengurusan kilang meningkatkan tahap keselamatan premis mereka. Seorang pengusaha catering cedera parah akibat ditetak di tangan kiri oleh beberapa lelaki di Jalan Permatang 6 Kempas baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Kamsani Abdul Rahman berkata kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 10.30 pagi ketika Rahmat Yusof 49 tahun sedang memandu di kawasan itu. Dipercayai 4 lelaki menaiki sebuah kereta bertindak melanggar kereta Rahmat sebelum mangsa diserang dan ditetak ketika dia keluar memeriksa kenderaannya. Mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Pakar Kempas. Pihak polis berjaya menahan 2 suspek di sekitar Tampoi. Kedua-duanya yang berumur sekitar 40-an kini direman selama 4. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran dari pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Salam takzim.